Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, so kita akan start kita punya revision untuk awak punya PB khas next week. Okay, so awak punya revision saya akan pecahkan kepada dua. Satu revision untuk pembezaan dan satu lagi akan fokus khusus untuk pengamiran sahaja. Okay, so sebelum kita start kita punya revision, saya just nak briefing sikit pasal awak punya PB khas. PB khas awak akan dibuat secara online. Kita baru nak sambung PKP pula kan. Okay, so PB khas awak akan dibuat secara online. Nanti kami akan bagi link dekat awak untuk awak jawab macam yang awak duk buat awak punya PB lah. Okay, so untuk awak punya kertas calculus, macam biasa, macam awak punya matematik teknologi juga ada dua bahagian. Satu bahagian A dengan satu lagi bahagian B. Okay, awak ada dua bahagian. Satu bahagian A dengan satu lagi bahagian B. So, bahagian A macam biasa jugalah, wajib jawab semua. Dan bahagian B, 3 soalan, pilih 2. Okay. Dan pemberat untuk soalan-soalan yang dekat dalam awak punya PB khas tu samalah. Pembezaan ada, pengamiran pun ada. Okay. So kalau awak ada masalah untuk nak tanya soalan apa-apa untuk awak punya PB khas, just boleh contact terus saya lah. Okay, so awak punya pembezaan ulang kaji. Okay. Saya akan buat ulang kaji dengan awak untuk pembezaan. Tapi saya takkan sentuh banyak. Saya just akan touch and go. Cuma nak mengingatkan balik awak apa yang awak dah belajar. Ada beberapa soalan iringan yang saya sertakan juga dalam video ni. So, awak boleh cuba untuk jawab. Kalau ada masalah untuk jawab beberapa soalan iringan yang saya bagi dekat awak. Dan lepas dah cuba jawab, nak saya tolong check jawapan awak dan just let me know lah. Okay. So, untuk pembezaan, ini adalah beberapa perkara yang awak dah belajar. Awak belajar untuk buat pembezaan. Pembezaan tu macam yang awak dah buat sebelum ni lah. Ada dua jenis. Bukan ada dua jenis. Yang awak belajar tu ada dua tahap. Terbitan pertama ataupun terbitan kedua. Terbitan pertama tu yang awak selalu sebut dydx tu lah. Yang terbitan kedua tu maksudnya dah terbit lagi sekali, dah cari dah pembezaan awak tu kali pertama. Cari lagi. Ambil jawapan yang ini, buat lagi sekali untuk yang kali kedua. So, itu yang jadi terbitan kedua. Okay. Dan daripada terbitan-terbitan yang awak dah buat, terbitan pertama dengan terbitan pertama ke, terbitan kedua ke, awak belajar juga untuk mencari nilai dia. So, maksudnya contohnya kalau dah cari dydx, soalan minta awak cari dydx bagi fungsi yang diberikan. Hitung nilai dydx bila x sama dengan berapa, apa semua tu. Okay. Nanti ada soalan-soalan yang akan untuk contoh-contoh ni. Okay, so untuk awak buat terbitan pertama dengan terbitan kedua, ada beberapa cara yang boleh dibuat. Satu yang cara biasa, yang paling simple, fungsi yang paling simple. Dan ada juga yang kalau fungsi yang diberikan dekat awak adalah dalam bentuk darab, so awak perlu pakai hasil darab. Okay, ataupun dalam bentuk bahagi, so awak perlu pakai formula untuk hasil bahagi. Ataupun dia gabungan, so awak boleh pakai petua rantai. Okay, so tiga ni memerlukan tiga cara yang perlu digunakan ni bergantung kepada fungsi yang diberi dekat awak. Dan dua ni hasil darab dengan hasil bahagi ni sila hafal formula. Okay. Awak punya UV apa semua tu. So yang ni just refresh kat awak. dy dx sama dengan u dv dx plus v du dx. Okay, ini adalah untuk hasil darab. So, hasil bahagi, panjang sikit, dy dx awak sama dengan v du dx tolak dengan u dv dx per dengan v kuasa 2. Okay, ini sila hafal. Formula-formula ni sila hafal. Dan untuk bila awak buat hasil darab, sila berhati-hati dengan awak punya
Ni. Simbol tolak dekat situ. Okay. Especially yang tambah dengan tolak bila awak buat pengembangan, jangan abaikan awak punya simbol negatif dekat situ. Simbol tolak dekat situ. Okay. Dan awak ada fungsi gabungan. Fungsi gabungan ni awak pakai petua rantai. Okay. Selain daripada pakai petua rantai, saya pun ajar juga dekat awak cara tutup depan, buat belakang, apa semua tu kan. So awak boleh pakai yang itu. And then awak belajar juga untuk mencari maksimum dengan minimum. Okay, untuk awak cari fungsi titik pusingan adalah maksimum ataupun minimum, awak perlukan awak punya terbitan kedua. Okay, nak mencari titik pusingan. Okay, sorry, saya lupa nak masukkan untuk titik pusingan dekat sini ya. Saya just tulis kat sini je lah. Okay, so untuk awak mencari titik pusingan, awak perlukan awak punya terbitan pertama. Semasa berada di titik pusingan, dy dx awak adalah kosong. So, bila dy dx awak adalah kosong, dan awak boleh work out, awak boleh kira untuk awak dapatkan nilai x. Okay, so awak boleh dapatkan nilai x awak berapa dengan nilai y awak berapa. Okay, lepas dah dapat titik pusingan, awak nak tentukan sama ada maksimum minimum. Yang ini awak perlu tentukan menggunakan awak punya terbitan kedua, d2y dx square awak ataupun y double prime. Okay, terpulang ke awak nak pakai yang mana. Okay, so bila maksimum awak punya d2y dx square awak ni less than 0, kurang daripada kosong. Bila minimum, maksudnya dia lebih besar daripada kosong. So awak kena check nilai-nilai ni. Okay, dan last part awak belajar juga untuk pembezaan untuk trigonometri. Yang ini sila hafal formula. Okay, ini simple. Pembezaan untuk trigonometri simple sahaja. Awak just hafal formula sahaja dan tengoklah perbezaan fungsi-fungsi apa yang diberikan ke awak. Cuma saya ingatkan awak, be careful. Sila berhati-hati dengan awak punya soalan yang sama ada dia bagi simbol positif ke, negatif ke. Check balik formula dengan check balik simbol yang diberi dekat awak. Okay, so ini lebih kurang apa yang awak dah belajar untuk pembezaan. Okay, so untuk slide, untuk bahagian-bahagian yang seterusnya, saya akan cover untuk awak punya revision touch and go. Tak semua yang saya akan cover. So awak just tengok balik lah. Kalau mana-mana yang saya tak cover, mana-mana yang saya tak sentuh, awak tengok balik. Okay. Okay. So ini awak diberi 4 fungsi. Y sama dengan 5x kuasa 8. Okay. Sorry. Soalan ni tak ada arahan. Cari terbitan pertama. Cari terbitan pertama bagi fungsi-fungsi yang berikut. Okay. So, soalan yang pertama. Y sama dengan 5x kuasa 8. Terbitan pertama ni maksudnya yang awak buat pembezaan kali pertama. Okay. Depan dia Y, belakang dia X. So, bila awak buat terbitan, so dia akan jadi dy. Ni X, so dia akan jadi dx. Okay. Ini adalah basic untuk awak punya pembezaan. So, untuk awak buat pembezaan, jangan lupa kuasa bawa ke depan untuk didarab. So, 8 bawa depan, darab dengan 5. Awak boleh bubuh bracket kalau awak nak bubuh. Kalau awak nak tulis darab pun tulislah. Okay. X, kuasa bawa depan, kuasa tolak 1. Okay. So, 8 tolak 1. Okay. Yang 8 bracket 5, 8 tolak 1, ini just step yang saya tunjukkan dekat awak. Okay. Takut ada yang, sebab awak dah buat pembezaan dah lama, kok ada yang dah lupa. Okay. So, ini cara buat dia. Dan awak boleh terus, sebab ni soalan ni simple. So, awak boleh terus kepada jawapan pun boleh, tak ada masalah. Okay. So, next. K 3/5 P kuasa 5. So, depan dia K, maksudnya kat sini akan jadi DK. Dalam ni ada P, so dia jadi DP. Okay. Darab 5 kuasa 5. So, bawa ke depan untuk darab.
So 5 darab 3/5 P kuasa tolak 1. So maksudnya kuasa 4. Okay, awak boleh kira tekan kalkulator awak. Okay. Sama juga dengan ini. M sama dengan 3H kuasa 4 tolak 2H kuasa 2 tambah 9. Okay. Ini M, so dia jadi DM. Dalam ni ada H, so dia jadi DH. Okay. So, bila awak ada gabungan fungsi polinomial macam ni, jangan risau. Sebab ini bukan hasil darab dan ini bukan hasil bahagi. Dia just straight macam ni sahaja. Ada tambah tolak kat tengah. So, awak just buat pembezaan macam biasa. Buat seketul-seketul. Satu persatu punya pembezaan. So, buat pembezaan 3H kuasa 4. Kuasa bawa ke depan darab. So, 4 darab 3. 12. H. Kuasa tolak 1. Kuasa 3. Tolak. Kuasa bawa ke depan darab. Kuasa 2 darab dengan 2. Kuasa 4. H. 2 tolak 1. 2 tolak 1 jadi 1. Okay. Tapi, jangan lupa dalam algebra kita tak tulis kuasa 1. H saja tu dah maksud dia kuasa 1. So, 4H. Tambah 9. Pembezaan bagi 9. 9 ni tak ada H. Okay, so kalau tak pun awak balik-balik kepada konsep, dia ada H tapi H dia adalah berkuasa kosong. Okay. Tapi korang dah biasa dah buat yang ni. Okay, so pembezaan bagi nombor sahaja, so maksudnya kosong. Okay. Yang ini tambah kosong awak nak tulis boleh, awak tak nak tulis pun boleh. Just make sure that di hujung awak tulis balik formula, jawapan dia. Tak payahlah boh tambah kosong tu. Okay. So W sama dengan negatif 1/7. Okay. So, W maksudnya DW. Cuma dekat sini, dia tak ada bawah. Kalau awak perasan negatif 1/7 ni, dia tak ada huruf apa pun yang attach sekali dengan dia. Kalau yang lain, awak boleh cakap, okay, DY, DX, DK, DP dia kat bawah. Ini DH dekat bawah. Tapi yang ini tak ada huruf. Okay. So, awak letaklah huruf apa-apa sekalipun. Contohlah kalau saya nak andaikan ini adalah X. Sama dengan ini nombor. Pembezaan bagi nombor. Apa-apa nombor. Kalau nombor sahaja maksudnya dia ada sebenarnya huruf tapi berkuasa kosong. So kosong darab dengan apa-apa nombor sekalipun dia akan dapat kosong. Okay. So ini adalah contoh untuk awak recap apa yang awak dah belajar. Jangan lupa juga, tak semestinya semua kuasa ni adalah berkuasa positif. Kuasa boleh juga berkuasa negatif. Okay, let's try. Kalau satu contoh, saya bagi kat awak Y sama dengan 2P negatif 5. Korang selalunya kalau korang buat, korang just terus tolak 1. Negatif 5 tolak 1. Jadilah 4, negatif 4. Korang selalunya macam tu. Tapi jangan lupa, ini adalah kuasa negatif. Okay. So, dy dp. Kuasa dari ke atas ni bawa ke depan. Negatif 5 darab 2. Negatif 10. P. Kuasa tolak 1. So, negatif 5 tolak 1. Jadi, negatif 6. Okay. Jangan lupa, kuasa tak semestinya positif saja, boleh ada kuasa yang negatif. So, just check balik soalan. Tengok soalan betul-betul kuasa tu adalah positif ataupun negatif. Dan jangan lupalah kalau negatif nak kena buat apa, kalau positif nak kena buat apa. Jangan duduk suka-suka hati mentang-mentang cakap tolak 1 terus 5 berkurang jadi 4. Tengok simbol juga positif ataupun negatif. Okay. So, untuk yang ni, sebab ini simple, saya tak bagi soalan lanjutan lah dekat awak. Sebab ini just untuk refresh apa pembezaan, apa basic untuk pembezaan. Okay. So, soalan seterusnya. Okay, next kita akan buat, okay, yang ini. Diberi Y sama dengan, okay, sorry, saya lupa untuk maklum dekat awak. Awak punya soalan revision yang ada dekat dalam ni adalah gabungan. Saya gabung soalan-soalan yang saya letak dalam ni, gabungan antara soalan-soalan yang saya ambil soalan latihan dengan soalan parsial yang tahun lepas punya. Okay, so kalau awak tengok
soalan tu ada soalan-soalan yang macam soalan exam punya. So saya gabung tapi saya pecahkan kepada dua lah, pengamiran dengan pembezaan punya. Saya tak bincang semua sekaligus, saya bincang satu bab. Okay, so ini adalah soalan daripada tahun lepas. Diberi Y sama dengan 4X kuasa 2 tolak 7X tambah 5. Okay, so dia bagi fungsi kat awak. Cari nilai dy dx apabila x sama dengan negatif 2. Soalan ni 3 markah kot kalau tak silap saya. Okay, so soalan ni ada 2 bahagian. Pertama, dia cakap soalan minta awak cari nilai x sama dengan negatif 2. Nilai untuk dy dx. Tapi masalahnya awak bukan diberi dy dx. So, benda pertama yang awak perlu buat adalah awak perlu cari dulu dy dx. Lepas tu, barulah awak gunakan dy dx awak tu untuk cari nilai. Okay, sebab awak nak tahu nilai dy dx. Bukan nak tahu dy dx, nak tahu nilai dy dx bila x sama dengan negatif 2. Okay, so soalan, walaupun soalan dia satu ayat, tapi tak semestinya soalan tu minta satu benda saja. Soalan tu boleh minta 2 perkara dalam satu ayat. So, awak kena baca soalan tu betul-betul. Okay, so untuk soalan ni, awak diberi Y sama dengan 4X kuasa 2 tolak 7X tambah 5. Okay, so benda pertama yang kita nak buat, kita nak cari dy dx. Okay, depan Y dalam X, so that's why dia jadi dy dx. So, dy dx sama dengan 4x kuasa 2. Kuasa bawa ke depan, darab. So, 8x. 2 tolak 1, 1. Maksudnya, x sahajalah. Okey, tolak 7x. Tolak 7. Tambah 5. Ini tak ada x dekat dia, so dia jadi kosong. So, ini adalah yang pertama, cari dy dx. Lepas dah cari dy dx, barulah awak boleh jawab soalan yang dia tanya nilai x sama dengan negatif 2. Okay, so bila x negatif 2, maksudnya awak gantikan x awak ni dalam dy dx awak. So 8, x awak negatif 2. So negatif 2 tolak 7. Okay, tekan kalkulator awak. So awak akan dapatlah jawapan. Okay, so itu untuk soalan pertama. Diberi 4x kuasa 2 tolak 7x tambah 5. Cari nilai dy dx bila x sama dengan negatif 2. Okay. Kat sini ada satu soalan. Jadi saya letak kat bawah kat sini satu soalan. Diberi k sama dengan negatif 3m kuasa 3 tambah 4m kuasa 2 tolak 7. Cari nilai dk dm bila m sama dengan 1. Okay, awak boleh cuba jawab. Just pause video ni dan awak cuba jawab lah. Okay, saya tinggalkan soalan ni untuk awak. Okay, seterusnya. Okay, tadi tu adalah pembezaan biasa. Direct punya pembezaan. Okay, so sekarang macam gabungan. Tadi kuasa awak bersama dengan X. Duduk dengan X kan. So sekarang kuasa di luar. Okay, ada 2 contoh dekat sini. Satu saya pakai kuasa yang straight macam ni. Satu lagi yang awak punya berada dalam bentuk pecahan. Okay, so kita akan buat dua-dua. Okay. Yang pertama, awak diberi Y sama dengan 1/2, 1/2, 1 tolak X, 3X kuasa 4. Buat macam awak buat yang pembezaan biasa jugalah. Okay, ini ada awak boleh rujuk formula dekat dalam buku awak kalau awak nak. Okay, dy dx sama dengan kuasa, basic dia tetap sama. Fungsi macam mana diberi dekat awak, basic untuk buat pembezaan tetap sama. Kuasa bawa ke depan, kuasa tolak 1. Okay, ini kuasa 4. So, bawa ke depan untuk didarab. Okay, so 1/2 darab 4. Awak nak buat 4 darab 1/2 pun boleh terpulang. Ini tak ada masalah, je susunan sahaja. Okay, kuasa bawa ke depan, kuasa tolak 1. So, 1 tolak 3x kuasa 3. Okay. So, itu baru kuasa. Di dalam ni pun kita kena buat juga. Okay, so tambah lagi sikit dekat belakang. Buat pembezaan untuk yang di dalam bracket. Pembezaan bagi 1, kosong. Okay, so kosong tolak pembezaan bagi 3x.
Maksudnya 3. Okay, kalau awak tak nak tulis kosong, tak ada masalah. Tapi awak jangan lupa 3x ni adalah negatif. So, awak bila buat pembezaan, kalau tak nak tulis kosong, jangan abaikan simbol negatif dekat depan. Okay, so semua ni kira. Yang ini, yang awak punya 1 tolak, ini 1 tolak 3x kuasa 3. Kuasa 3 ni milik bracket ni, milik semua dalam bracket ni. So, awak jangan pecahkan. Okay, just kekalkan dia sebagai 1 tolak 3x kuasa 3. Yang lain yang tak ada kuasa, yang rakyat marhain semua ni, yang tu awak boleh kira. So, tekan kalkulator awak 1/2 bracket 4. Maksud saya, 1/2 darab 4 darab 0 tolak 3. Yang ini semua ni tekan kalkulator. Okay, so awak akan dapat negatif 6. Okay, yang ni tulis balik je lah. 1 tolak 3x kuasa 3. Okay, so macam soalan yang ni, dia tak macam soalan yang awak buat tadi. Soalan yang awak buat tadi, dia bagi kat awak cari nilai dy dx apabila x sama dengan apa. Dia bagi nilai x dekat belakang sini. Okay, soalan yang awak buat sekarang, dia cakap dia berhenti takat dy dx saja. Dia tak minta awak cari nilai apabila x sama dengan apa. So, awak stop setakat ni je lah. Okay, tapi kalau soalan cakap kat awak cari nilai dy dx apabila x sama dengan 1, yang tu awak sambung. Terus ambil yang ini, ambil jawapan yang awak dah buat pembezaan, sambung cari nilai, gantikan 1, lepas tu kira tekan calculator. Okay, so tadi yang awak buat yang straight macam ni, kuasa dia positif, yang duduk straight, tak ada pecahan-pecahan apa. Okay, so sekarang ada pecahan, dan dalam pecahan tu x awak berada di bawah. Kalau pecahan x awak duduk atas, yang tu tak jadi masalah. Bila x awak dalam pecahan, x awak ni duduk bawah, yang tu awak perlu consider 1 extra. Dia sama juga, cara buat dia lebih kurang je juga dengan yang ini, cuma awak perlu buat perubahan sikit. Okay, kalau awak tak suka, tak yakin untuk buat dalam bentuk pecahan, awak boleh ubah pecahan awak ni dalam bentuk straight macam ini. Okay, so saya ubah kat awak. Okay, bila dia dalam bentuk pecahan per macam ni, awak boleh ubah dia dua kekal sebagai 2, tak jadi masalah. 2, sebab kita nak buat bagi straight. Sebab yang fokus kita adalah yang bahagian bawah. Okay, 1 tolak 4x kuasa 4. 1 tolak 4x kuasa 4. Yang ini dengan yang ini tak sama. Okay, sebab yang ini 1 tolak 4x kuasa 4 ni dia duduk bawah, dia per kat bawah. Yang ini straight. Okay, so bila awak nak ubah dalam bentuk straight macam ni, jangan lupa awak perlu letak negatif dekat depan 4. Okay, so dia dah jadi straight lah. Negatif tu maksudnya dia adalah per dan pecahan dia duduk bawah. Itu maksud dia. Okay, so awak boleh buat macam yang awak buat kat sebelah ni. Okay, dy dx. Kalau awak nak try sendiri untuk soalan ni, awak boleh try. Just pause je. Jangan tunggu saya bagi jawapan. Awak pause, awak cuba jawab. Lepas tu kita boleh double check jawapan awak dengan jawapan saya. Okay. So, walaupun dia kuasa negatif, cara buat dia adalah sama. Cuma kuasa je negatif. Okay. Negatif 4 ni kuasa. Bawa ke depan, darab. Okay. So, negatif 4 darab depan ni dah ada 2, so 2 1 tolak 4x negatif 4, kuasa tolak 1, negatif 4 tolak 1 jadi negatif 5. Okay, awak baru buat pembezaan untuk yang bahagian kuasa. Jangan lupa dalam bracket awak masih ada x, so awak perlu buat pembezaan untuk yang dalam bracket pula. Pembezaan 1 dapat 0, yang ini 4x, pembezaan 4x dapat 4, tapi jangan lupa depan dia bukan positif, depan dia ada tolak. So make sure awak letak kat situ. Kalau awak tak nak tulis macam sebelah ni saya tulis 0 tolak 3. So awak tak adalah cuai. Okay, so kalau awak tak nak letak macam yang ini, jangan lupakan simbol dia kat situ. Okay,
Dan macam biasa yang ini, yang kuasa negatif 5 ni untuk yang berada dalam bracket macam ni. Yang ni semua ni 1 tolak 4x. So awak jangan kacau dia. Awak just kira untuk yang berada di luar saja, yang nombor saja ni. So negatif 4 darab 2 darab negatif 4. Okay, boleh tekan kalkulator awak. Kalau awak hafal sifir, yang hafal lah. Okay, so dapatlah 32. 1 tolak 4x kuasa negatif 5. Okay, awak boleh tinggalkan jawapan awak dalam bentuk macam ni. Tak ada masalah. Kalau awak tak nak tinggalkan jawapan awak dalam bentuk macam ni, awak boleh ubah balik benda ni jadi dalam bentuk pecahan. Perasan tak? Ini negatif 5 ni. Negatif ni maksudnya dia berada di pecahan dekat bawah. So 1 tolak 4x kuasa 5. Tulis balik saja, cuma dalam bentuk pecahan dan dia duduk bawah. Okay, awak ada dua pilihan. Awak nak yang ini boleh, awak nak yang ini boleh. Ini terpulang. Masing-masing punya pilihan. Tak menjadi masalah. Okay. Selain daripada pakai cara ni, awak boleh juga pakai hasil bahagi. Tapi lambat sikit. Okay. Awak boleh pakai hasil bahagi. Sebab saya cakap awak boleh pakai hasil bahagi, sebab dia adalah per. Per tu kan bahagi. So, awak boleh pakai formula untuk hasil bahagi. Tak ada masalah. Cuma dia lambat sikit sebab dia banyak step. Awak nak kena beza yang tu, nak kena beza yang ni. Okay. Lepas tu nak kena permudahkan lagi. Jadi saya tak galakkan sangat lah. Okay. Cara nak tengok sama ada nak pakai hasil bahagi ke nak pakai ni. Awak tengok kuasa dia kat sini. Kuasa dia 1. Lepas tu tengoklah kat atas dia tu. Ada X ke tak ada X ke. Okay. Okay. So dekat sini ada 2 soalan. Awak boleh cuba jawab nanti. Okay. Satu yang untuk contoh yang pertama yang kita buat. Dengan satu lagi untuk contoh yang baru yang ada pecahan yang kita buat. Okay, awak boleh cubalah. Okay, next. Cari terbitan kedua bagi fungsi y sama dengan negatif 3x kuasa 4 tambah 3x kuasa 3 tolak 9. So, terbitan kedua. Maksudnya awak kena buat pembezaan 2 kali. Okay. So, terbitan pertama, ni y, dalam dia ada x. So, maksudnya dia adalah dy dx. Okay. Buat pembezaan macam biasa je. Negatif 3x kuasa 4. Sebab ni tambah tolak saja. So, awak kena buat pembezaan seketul-seketul. Ini seketul dapat satu jawapan. Ini seketul dapat satu jawapan. Ini seketul dapat satu jawapan. Okay. Negatif 3x kuasa 4. Buat pembezaan awak akan dapat negatif 12x kuasa 3. Tambah 2x kuasa 3. Buat pembezaan dapat 6x kuasa 2. Tolak 9. 9 ni tak ada x. So, dia dah kosong. Okay. So, awak nak buat tolak kosong boleh. Cuma kalau buat tolak kosong, tambahlah extra step untuk tulis jawapan dia saja. Sebab apa-apa tolak kosong mesti dapat balik benda tu kan. Okay. So, ini adalah terbitan pertama. Dia nak terbitan kedua. So, buat pembezaan lagi sekali. D2y dx square. Awak jangan buat ambil yang asal. Dia nak kali yang kedua. So, ambil daripada yang pertama yang awak buat. So, negatif 12x kuasa 3. Buat pembezaan, awak akan dapat negatif 36x kuasa 2. Tambah 12x. Okay. So, ini adalah cari terbitan kedua. Ini sama juga. Kalau macam tadi, kalau lah contoh dekat ayat belakang dia, cari terbitan kedua bagi fungsi yang ini apabila x sama dengan 4 contoh. Okay, so maksudnya awak dah dapat yang ini, awak kenalah cari nilai dia. Dah dapat jawapan ni kan? Okay, contoh So, saya tambah sikit soalan ni. Cari terbitan kedua bagi fungsi yang ini apabila x sama dengan 3. Contoh. So, bila awak dah stop. Kalau soalan sampai dekat sini saja dan awak stop kat sini. Tapi kalau soalan dekat belakang ada apabila ataupun dekat sini dia buat cari nilai terbitan kedua apabila x sama dengan negatif 3. Ini tambahan. So, awak akan ambil awak punya kat sini. Negatif 36. X kan? X awak adalah 3 diberi dekat soalan. Tambah 12.
So tekan kalkulator awak dan awak dapatlah jawapan. Okay, so kira tekan kalkulator awak dapat jawapan. Ini kalau belakang tu ada X berapa. Kalau tak ada, dan awak just stop kat sini je. Okay. Contoh dia. Diberi Y sama dengan yang ini. Hitung nilai D2Y dx square bila X sama dengan 1. Okay. So soalan ni ada 3 bahagian. Satu, awak perlu cari dy dx saja dulu. Sebab awak nak d2y dx square. Nak yang kedua, kena cari yang pertama. Okay, so cari yang pertama dulu, baru cari yang kedua. Bila dah cari yang kedua, barulah awak boleh tahu cari nilai. Okay. So, jom kita cari yang pertama. So, untuk awak cari yang pertama, dy dx awak. Okay, ini dalam bentuk pecahan. Kita dah buat dah tadi yang dalam bentuk pecahan. Kalau atas dia kosong, buat dia dalam bentuk pecahan. Okay, walaupun awak tengok kat sini 4x tolak 1 ni tak ada kuasa, tapi jangan lupa dalam algebra dia sebenarnya adalah kuasa 1. Okay, so awak boleh ubah benda ni jadi dalam bentuk straight dia 4x tolak 1 kuasa negatif 1. Okay, negatif tu sebab dia duduk bawah. 1 tu sebab kat sini tak ada kuasa kan. So, maksudnya dia sebenarnya adalah kuasa 1. So, awak punya yang pertama. Mari kita cari yang pertama. So, dy dx. Kuasa bawa ke depan darab. Kuasa tolak 1. So, negatif 1 tolak 1 jadi negatif 2. Dalam bracket pula belakang 4x tolak 1. Pembezaan 4x dapat 4. Tolak dengan 1. Pembezaan 1 dapat 0. So, habislah 4 saja. Ini boleh kira. So, awak akan dapat negatif 12. Okay, ini adalah yang pertama. Kita nak yang kedua. So, buat lagi sekali. Ulang step yang sama menggunakan jawapan awak yang pertama tadi. Okay, yang ini. Kuasa bawa ke depan darab. So, negatif 12 darab negatif 2. Awak akan dapat positif 24. Kuasa tolak 1. Jadi, kuasa 3. Kuasa negatif 3. Sorry, negatif 2 tolak 1 jadi negatif 3. Lepas tu, buat pembezaan di dalam bracket. Okay, 24 darab 4. Okay, awak boleh tinggalkan jawapan awak macam ni. Kalau pun awak boleh ubah juga. 96 per 4x tolak 1. Per ni sebab ni negatif kuasa 3. Okay, so kita dah settle yang keperluan yang kedua. Dan baru kita boleh cari nilai. Sebab dia bagi kat awak x sama dengan 1. So, masukkan x awak sama dengan 1 dalam ni. So, 96 per 4x tolak 1. Okay, so semua ni boleh tekan kalkulator. Ni bracket besar, sorry. Okay, tekan kalkulator awak. 4 kuasa 4 bracket 1 tolak 1 kuasa 3 awak tu. Tekan kalkulator. So, awak dapatlah okay, 35/9. Saya tak galakkan sangat awak pakai apa tu? Pakai decimal. Kalau selagi mana awak boleh pakai pecahan, cuba pakai pecahan. Okay.
Okay, so soalan ni selalunya, sebab kalau awak tengok soalan ni, soalan-soalan yang kita dah bincang tadi, kalau awak perasan dia macam agak pendek dia punya jalan kira. So, soalan-soalan yang jalan kira yang agak pendek, dia lebih kepada bahagian A. Okay, kalau yang jalan kira yang panjang, yang nak kena setengah muka surat dia punya jalan kira tu, yang itu akan masuk bahagian B. Okay. Okay, cari terbitan pertama bagi fungsi R sama dengan yang fungsi yang diberikan. Okay, ni ada bracket. Bila ada bracket maksudnya hasil darab. Okay, dan jangan lupa, dan kalau awak perasan dekat luar bracket yang ini ada kuasa 3. So ini akan perlukan gabungan antara awak punya hasil darab dengan awak punya betul rantai. Okay, so yang ini agak panjang sikit lah. Okay, cari terbitan pertama. Maksudnya buat pembezaan sekali. Ini R, ini S. So dia akan jadi dr ds. Okay. Awak boleh pakai betul rantai UV yang awak nak, ataupun ni, ataupun awak boleh pakai shortcut. Bukan, tak adalah shortcut, cara tutup-tutup yang saya pernah ajar awak sebelum ni. Okay, so kita akan buat pembezaan yang depan, lepas tu buat pembezaan yang belakang. Okay, ini U, ini V, ataupun ini yang depan, ini yang belakang. Okay, so ini pakai hasil darab, betul hasil darab awak. Bila ada dua bracket, maksudnya macam ni awak boleh pakai hasil darab. So U dV dx tambah V du dx. Ini formula dia. Tulis balik bagi kat awak. Okay, so U ni maksudnya kita refer yang kat depan. So salin balik yang kat depan. S tambah 6 kuasa 3 dV dx. Maksudnya yang belakang punya pembezaan. So buat pembezaan bagi yang belakang, 1 tolak 4x kuasa 2. So awak akan dapat negatif 8s. Tambah V. Ni V awak kan? So tulis balik. 1 tolak 4s kuasa 2 du dx. Okay, du dx awak depan ni U, so buat du dx. So ini agak, ini yang macam tadi. U awak ni S tambah 6 kuasa 3. So buat yang macam awak buat tadi, yang awak dah buat kalau ada kuasa dekat luar, S awak duduk dalam, awak buat apa? Okay, buat pembezaan biasa. So kuasa bawa ke depan. So ada 3. Sebab ni sambungan daripada depan dia ni ada benda lain. So buatlah bracket untuk menyelamatkan awak. Okay, depan ni, depan bracket yang ni walaupun tak ada apa, dia sebenarnya adalah 1. Okay, so 3 darab 1, 3. S tambah 6. Kuasa tolak 1 jadi 2. Okay, dalam bracket buat pembezaan. S tambah 6. Pembezaan bagi S 1. Okay. Ini awak nak kira dulu boleh. Awak tak nak kira dulu pun boleh. Awak nak terus kepada... Sekejap Okay, ini bracket. Dalam bracket semua ni ada benda. So, saya tak galakkan awak buat pengembangan dululah. Awak just tengok mana yang benda yang kecil-kecil yang boleh didarab tu. Darablah dulu. Okay, saya just ambil 3 darab 1 saja. Okay. Ini just a matter of dia punya kedudukan. Awak nak letak yang ni kat depan, 3 duduk tengah pun boleh je, tak ada masalah. Okay, awak jangan tinggalkan jawapan awak macam ni. Ini tak habis lagi. Awak perlu buat pemfaktoran. Okay, ini adalah step tambahan. So, untuk awak buat pemfaktoran, okay, buat pemfaktoran, awak tengok balik, cara nak buat pemfaktoran, tengok balik apa yang sama dekat depan dengan dekat belakang. Okay, cari faktor ataupun nombor yang sama, yang paling kecil. Okay. Awak ada negatif 8s yang kat depan. So, tengok kat belakang ada tak yang sama? Tak ada. So, tak ada, biarkan dia.
Okey, yang ini S tambah 6. Oh, sorry, saya salah salin. Ini kuasa 2 Ini kuasa 3. Okey, S tambah 6 kuasa 3 dengan S tambah 6 kuasa 2. Dalam dia sama. S tambah 6 dengan S tambah 6. So, benda yang sama boleh awak faktorkan. Cuma bila nak buat pemfaktoran, okey, ni saya bagi contoh. Saya buat cara panjang untuk tunjuk kat awak. Just in case awak dah lupa cara panjang yang saya pernah tunjuk kat awak dulu. Okey, so saya tulis balik. Okey, saya pecahkan. Yang ini S tambah 3, S tambah 6 kuasa 3 maksudnya benda ni ada 3. 1, 2, 3. Kuasa 2 maksudnya benda ni ada 2. So, instead of tulis panjang-panjang macam ni, kita permudahkan tulis macam ni pakai kuasa. Okey, ini nak buat cara ni mudahlah bagi saya untuk sebab ni kuasa 3 dengan kuasa 2. Cuba kalau kat sini kuasa 9, yang ini kuasa 12. Takkanlah awak nak tulis 9 kali, awak nak tulis 12 kali kan? Jenuh lah saya nak tunjuk contoh kat awak. Okay, so cara buat pemfaktoran dia. Okay, awak tengok depan. Okay, kita tadi dah tengok depan. So, depan tak ada yang sama. So, kita tengok S tambah 6. Benda yang sama yang kita keluarkan. Pemfaktoran maksudnya kita keluarkan benda yang sama. Ni S kuasa 6. Ini pun ada S kuasa 6. So, awak keluarkan. S kuasa 6. S tambah 6. Nampak Awak keluarkan 1 dekat depan. So, awak keluarkan 1 juga dekat belakang. Sebab benda yang sama. Okay. So, check lagi. Depan ada lagi. Belakang pun ada lagi. So, awak boleh keluarkan 2 kali. So takkan. Selain daripada tulis 2 kali macam ni. Awak boleh tulis kuasa 2 kat situ. So, 2. Okay. Itu cara buat pemfaktoran. So, yang ni ada lagi S tambah 6. Tapi yang belakang dah tak ada dah. So, basically tak ada persamaan lah antara depan dengan belakang. So, habislah persamaan awak. So, bila awak dah habis keluarkan apa yang sama, buka satu bracket besar. Tulis balik apa yang tinggal. Okay. So, yang depan ni ada negatif 8S. Ni dah keluarkan tadi. So, tinggal yang ini. S tambah 6. Tambah 3. Yang ini. Yang ni dah keluarkan tadi duduk depan. So, tutup bracket awak. Okay. Bila awak dah tutup bracket, awak just kira dulu yang kat dalam bracket besar ni. Okay, kira dalam bracket besar. Buat pengembangan macam biasa. Ni ada bracket. Depan dia ada nombor. So, dalam dia ada bracket. Buat pengembangan macam biasa. Negatif 8S darab S. Negatif 8 darab 6. Okay. So, selepas dah buat pengembangan, awak dapat yang ini. So, gabung mana yang boleh digabung. Ni S kuasa 2. Ini pun ada S kuasa 2. So, boleh gabung. Yang ini dengan yang ini boleh gabung. So, S tambah 6 kuasa 2. Negatif 8S kuasa 2 tolak dengan 12S kuasa 2. Awak akan dapat negatif 20S kuasa 2. Ini 48S. Ada S. Yang ini 3 tak ada S. So, tak boleh gabung. Tak ada kawan. So, tulis balik sahaja 48S tambah 3. Okay. Awak nak tinggalkan jawapan awak macam ni boleh. Awak nak buat satu lagi step. Nak bubuh yang ini dekat depan. Yang kuasa ni dekat belakang pun boleh. Terpulang. Tak ada masalah. Okay, ini sekadar susunan sahaja. So, itu sahaja jawapan awak untuk soalan yang macam ni. Cari terbitan pertama untuk fungsi yang diberikan. Okay. So, kalau dia bahagi. Dia bagi ke awak adalah fungsi bahagi. Pakailah formula untuk bahagi. Okay, saya harap tak ada masalah lah. Okay, ini ada satu soalan. Saya cari terbitan pertama bagi fungsi yang P yang saya bagi kat sini. Yang ini saya tak nak jawab. Awak cuba jawab sendiri. Okay, pausekan video. Awak cuba jawab untuk soalan yang ini.
Sama je, lebih kurang saja dengan soalan yang ini yang kita bincang tadi. Cuma nombor saja yang berbeza. So awak cuba untuk jawab soalan yang ini. Sila berhati-hati dengan simbol positif negatif yang ada kat situ. Okay, so next. Okay, ini. Ini bahagi. Tadi awak buat untuk darab. Sekarang awak akan buat untuk bahagi punya. Sebab ada per. Okay, so sebelum tu kita tulis dulu dia punya formula. Dy dx awak. V du dx minus u dv dx per dengan v kuasa 2. Okay. Cari nilai dy dx apabila x sama dengan 1. Ini pun ada dua bahagian. Satu, awak perlu cari dy dx dulu. Lepas tu yang kedua, lepas dah cari dy dx, baru awak boleh cari dia punya nilai x. Okay. So, bahagi atas u, bawah v. Okay. So, cari dy dx. Dy dx sama dengan v du dx. V awak yang kat bawah. So, tulis balik yang kat bawah punya. 2x kuasa 2 tolak 1. Du dx. U kat atas. Dia nak du dx. Dia bukan nak u. So, buat pembezaan yang dekat atas. X tolak 1 punya pembezaan. Pembezaan x dapat 1. Tolak pembezaan 1 dapat 0. So, habis dah kat situ. Okay. Tolak. Formula ikut formula. Tolak u dv dx. So, u awak dv dx. Ini dv dx. Ni v awak 2x kuasa 2 tolak 1. So, dv dx akan jadi buat pembezaan depan. 2x kuasa 2 4x tolak 1 per v kuasa 2. Ni v kan. So, kuasa 2 kan dia. 2x kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Jangan lupa letak bracket sebab kuasa 2 ni untuk semua kat situ. Dia bukan kuasa 2 tu untuk yang itu sahaja. Okay, so kuasa 2 tu untuk semua v awak. V awak ni seketul kat sini. So, awak kena kuasa 2, kena letak bracket lah. Kalau awak tak letak bracket, tulis kuasa 2 macam tu je. Maksudnya, kuasa 2 tu untuk 1. Bukan untuk 2x kuasa 2 juga. Okay. So, dah dapat ni. Kira je lah. Okay, ini boleh kembang. 2x kuasa 2 tolak 1. Darab dengan 1. Kembang darab masuk ke dalam. Ni apa-apa darab 1 dapat balik benda yang sama lah. 2x kuasa 2 tolak 1. Okay, kat sini. Dekat sini sila berhati-hati. Okay. Saya salah Astaghfirullahaladzim. Sorry. dv dx. Pembezaan 2x kuasa 2 dapat 4x. Okay. Tolak 1. Pembezaan 1 dapat 0. Ni kosong tau. Saya padam Okay, so ni kosong. Maksudnya kat sini pembezaan dia dapat 4x sahaja. Okay, sorry saya silap. Okay, so buat pengembangan. Okay, kita sambung balik. Okay, kira dekat bahagian atas. So buat pengembangan. 1 darab 2x kuasa 2, 1 darab negatif 1. Apa-apa darab 1 dapat balik nombor yang sama lah. Okay, yang ini pun sama. Kembangkan dia. Nak depan darab pergi belakang boleh. Nak belakang darab pergi depan boleh. Tak ada masalah. Awak punya hasil darab kan 2 darab 3, 3 darab 2. Jawapan dia tak sama kan. Okay. So 4x darab dengan x. Awak akan dapat 4x kuasa 2. Tapi jangan lupa kat depan ni ada tolak. Okay. So 4x darab x. Positif 4x darab positif x. Dapat positif 4x kuasa 2. Depan ada negatif. So negatif 4x kuasa 2. 4x darab dengan negatif 1. So, dapat negatif 4x. Tapi, jangan lupa depan masih ada lagi negatif. So, negatif dengan negatif jadi positif 4x. Okay, ini maksud saya tadi. Macam saya cakap awal-awal tadi dekat awak. Bila awak buat hasil bahagi, jangan lupa, jangan cuai dengan dia punya simbol. Okay, awak kena hati-hati dengan simbol bila buat hasil bahagi. Sebab depan sini negatif. Ada tolak kat sini.
Okay, kalau dia tambah macam awak punya hasil darab, yang tu tak ada masalah. Awak tak nak ambil kisar pun tak apa. Sebab awak just tengok ambil kisar dekat dalam bracket punya nombor, itu tak ada masalah. Okay, ini tak payahlah nak kira, tulis balik sahaja. Okay, yang ni kat atas, gabungkan dengan kawan. Yang mana ada kawan tu letak sekali dengan kawan. 2x kuasa 2 tolak 4x kuasa 2. Dua-dua ni kuasa 2. So kira awak akan dapat negatif 2x kuasa 2. Ni tolak 1, ini tambah 4. Ini ada, tambah 4x. Ini tak ada x, ini ada x. So tulis balik saja, tak boleh nak kawan. Tak boleh kawan, letak je. Salin balik, duduk sebelah-sebelah macam tu. Okay, kita baru selesaikan bahagian yang pertama, cari nilai dy dx. Okay, yang kedua bahagian belakang, dia bagi dekat awak apabila x sama dengan 1. So, gantikan x awak sebagai 1 dalam awak punya jawapan tadi. Negatif 2, ni x. So, tukar x awak jadi 1. Tambah 4x. Tolak 1 per... Baik, makin lama makin singit lah. Subhanallah. Okay, semua ni tekan kalkulator. Tekan kalkulator satu per satu. Kalau awak rasa tak yakin dengan awak punya skill menekan kalkulator sekaligus, awak tekanlah satu per satu. So, awak akan dapat yang ini dekat atas punya dapat jawapan negatif 2. Macam tu. Okay, kalau tak yakin dengan jawapan awak. Sorry, kalau tak yakin dengan awak tak tahu macam mana nak tekan semua sekaligus, awak tekan seketul-seketul punya jawapan. Okay. So, maksudnya kat sini dapatlah 1 per 1 kuasa 2 sama dengan 1. Kalau ni kan, ini saya tunjuk step untuk kalau awak tekan satu seketul-seketul, satu persatu. Kalau tak, awak boleh tekan sekaligus. Ini semua sekaligus, dapat satu jawapan. Bawah ni semua sekaligus, dapat satu jawapan. Okay? So, inilah jawapan dia. InsyaAllah kalau saya tak salah kira. Okay. Okay. Seterusnya, diberi yang ini. Cari nilai dy dx apabila x sama dengan 2. Ini samalah dengan yang kat depan. So, saya tak nak bincang soalan yang ini. Awak boleh cuba jawab soalan yang ini. Okay, kalau awak ada masalah untuk awak punya pembezaan, nak cari dia punya dy dx, just tunjuk kat saya kat mana yang awak hadapi masalah, ataupun awak boleh contact saya untuk dapatkan dia punya jawapan. Okay, so seterusnya. Okay, ni bahagian terakhir. Cari terbitan pertama bagi fungsi trigonometri yang berikut. Yang ini saya tak nak cakap banyak. Awak hafallah formula. Okay, sebab yang ini ikut formula sahaja. Y sama dengan negatif 5x. So, Y maksudnya dy dx. Yang pertama. Okay. Awak buat formula untuk pembezaan. Pembezaan sin dapat cos. Positif sin dapat positif cos. Ini sila hafal formula. Awak boleh rujuk formula dalam buku awak, ada formula-formula tu. Okay. Pembezaan sin, awak akan dapat cos. Okay. So, kita tahu dah buat pembezaan sin akan dapat cos. Positif. Positif sin dapat positif cos. Maksudnya negatif sin akan dapat negatif cos lah. Okay. Dalam ni bukan x dalam ni 5x. So, awak perlu buat pembezaan untuk 5x. Pembezaan 5x dapat 5. Dalam ni tulis balik. Okay. So, yang kedua, pembezaan untuk tangent. Okay. Kalau awak jumpa soalan yang bukan bagi y, bagi k, bagi m macam yang saya duk bagi kat awak, tapi dia bagi macam ni, ft. Ni benda yang sama sebenarnya. Yang ini boleh juga ditulis dalam bentuk macam ni tau. Y sama dengan negatif 5 sin 5x ni boleh ditulis macam ni. So, dia boleh jadi y bracket x sama dengan negatif 5 sin x. 5 sin
Sin 5x. Sorry. Tak ada. Ini boleh ditulis macam ni. Boleh, X ni boleh diletak. So maksudnya ini dia just letak T je lah kat situ. So awak janganlah terkejut bila tengok tu. Tak ada masalah pun. Okay. So df dt. Pembezaan tangent dapat secant kuasa 2. Okay, ni hafal formula pembezaan untuk tangent dapat secant kuasa 2. Tangent 4t. So awak akan dapat secant kuasa 2 4t. Okay. Positif kan? Positif tangent dapat positif secant. Okay. So negatif tangent dapat negatif secant lah. Ni 4t. Beza dia bawa ke depan. So 5/2 darab 4. So ini kira tekan kalkulator awak. So awak akan dapat negatif 10 secant kuasa 2 4t. Okay. So ini just contoh untuk trigonometry. Trigonometry saya tak bukan tak risau, tapi korang selalunya boleh jawab. Cuma selalu masalah korang kalau korang tak perhati betul-betul dia punya simbol positif negatif. Itu sahaja. Okay. Okay, so itu sahaja untuk revision untuk awak punya pembezaan. Okay, so kalau awak perasan dalam pembezaan awak ni saya tak cover untuk maksimum minimum. Saya tertinggal. Tapi dekat depan tadi masa yang kita bincang tadi, yang awal-awal tadi yang masa bincang macam mana nak cari maksimum minimum, saya dah sentuh dah sedikit sebanyak dekat situ. So awak boleh refer balik awak punya nota, awak punya latihan apa semua. So refer balik dekat situ. Okay. So itu sahaja untuk awak punya revision pembezaan. Ada masalah maklum dekat saya. Okay. So saya harap awak punya PB khas tak ada masalah lah. Sebab saya dah sentuh dah semua. Saya dah refresh dekat awak apa yang awak dah belajar. So insyaAllah tak ada masalah. Okay. Itu sahaja. Terima kasih.